Okey, kita sambung. Kes pelajar masalah. Ini antara masalah-masalah yang berlaku ketika latih industri. Saya kalau boleh tak naklah anda ni melakukan masalah-masalah ni. Saya nak pelajar PCs untuk sesi kali ni semuanya okey, tak ada buat masalah. Baik, antaranya adalah tiada di latihan di organisasi latihan. Penyelia hubungi, anda tak lapor diri, dah seminggu tak lapor diri. Bagi tahu. Jadi ini pun satu kesalahan besar. Ini kalau jadi ni boleh gagal. Tidak lapor diri, menghilangkan diri pun ada. Elok sebulan, lepas tu hilang. Tadi ikut boyfriend dia ke, ikut girlfriend dia ke, kita tak tahu apa berlaku. Diberhentikan organisasi dengan sebab ini antaranya bergaduh dengan penyelia ke, ada buat salah. Jadi kena hati-hati. Tukar tempat LI tanpa kebenaran, ini juga adalah satu kesalahan yang besar. Tiba-tiba dia tak selera dengan company tu, dia terus tukar. Jangan macam tu. Hubungi kami dulu. Jangan suka-suka cari tukar. Dia tahu tak best lah, ataupun dia tahu kawan dia kat tempat lain tu LI allowance lagi banyak ke, kerja relax ke, nak tukar. Jangan buat macam tu. Tolong jangan buat macam tu. Anda tu hanya melakukan anda tu hanya menjalani latihan industri, bukan company tu bapa awak punya. Minta maaf banyak. Jadi bukannya senang-senang dia awak nak berhenti, nak cari tempat lain. Bukan. Anda tak layak sebenarnya nak buat macam tu. Tolong jangan buat macam tu. Nak bincang dulu apa sebab nak tukar. Ketidakhadiran yang melebihi 80% anda boleh gagalkan dan kes disiplin lah. Baik, anda juga maklum balas hadir sendiri ke UPLI, telefon, surat, email, WhatsApp. Kita pun ada grup Telegram, grup WhatsApp. Boleh hubungi, tak ada masalah. Tapi apabila hubungi itu, pastikan nyatakan nama awak, jabatan mana, nombor pendaftaran, kelas mana. Jangan terus saya nak tukar, siapa ni, saya pun tak tahu awak, saya bukannya kenal awak semua, minta maaf banyak. Baik, pemantauan LI, konsep dia adalah konsep secara zoning. Maksud zoning ni, kalau dulu sebelum adanya konsep zoning, pensyarah politeknik kita sendiri, pensyarah PCs akan memantau pelajar PCs di seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Maksudnya kami akan pusing keliling satu Malaysia lah untuk memantau awak. Ada pensyarah yang ditempatkan untuk dari Kedah, contoh seminggu dia observe pelajar, semua pelajar. Tapi kaedah tu menyebabkan macam-macam masalah lah. Jadi kita gunakan kaedah zoning, di mana kaedah zon ni, kalau kita ikutkan, ada 5 zon, utara, tengah, selatan, timur dan Borneo. Jadi politeknik di zon-zon tu akan memantau pelajar, termasuk pelajar-pelajar daripada politeknik lain. Dan dengan kaedah zoning juga menyebabkan mana-mana pelajar PCs akan dipantau oleh pensyarah-pensyarah dari politeknik lain. Katakanlah anda anda dapat LI di hotel di Pangku dalam daerah dalam zon tengok sini, zon utara Perak. Jadi kita boleh jangkakan pensyarah daripada PO Politeknik Koma mungkin akan datang memantau anda. Contoh, anda balik Sabah, ada LI di Sabah, memang kampung anda kat Sabah, kat KK,
Jadi anda nak LI di Sabah. Jadi bukan pensyarah PCs yang akan datang observe anda sampai ke Sabah, tapi kita wakilkan Politeknik Kota Kinabalu, adalah pensyarahnya yang akan datang. Jadi atas sebab itulah saya nak pelajar PCs apabila dipantau berpakaian kemas seperti anda berada di Politeknik ketika kuliah sedang dijalankan, berpakaian kemas. Pasal kemungkinan besar yang memantau anda adalah pensyarah-pensyarah daripada Politeknik lain. Saya tak nak nanti saya dihubungi oleh pensyarah daripada Politeknik lain ataupun daripada ketua unit LI daripada Politeknik lain mengatakan pelajar PCs berpakaian tidak sopan, kurang ajar, tidak berdisiplin. Okey, image awak, image PCs tu awak bawa. Jadi saya nak anda berurusan dengan pensyarah-pensyarah pemantau ni dengan profesional, dengan baik. Okey. Tapi kalau kebetulan anda berpeluang dipantau oleh pensyarah PCs, kira satu keistimewaan lah, untunglah dapat pensyarah sendiri. Okey. Anda tidak boleh membuat pilihan. Okay, pasal kami yang tentukan anda dipantau oleh Politeknik mana. Anda tak boleh kata, cik, saya pelajar PCs, saya nak pensyarah PCs dia yang mantau saya. Tak boleh. Ada kes pelajar Politeknik lain, dia nak pensyarah dia juga mantau. Rungutan ataupun komplain daripada pensyarah PCs. Pensyarah PCs datang nak memantau pelajar Politeknik lain, pelajar tu tolak, dia kata, cik, saya tak nak dengan cik, saya nak dengan pensyarah Politeknik saya. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Minta maaf, itu bukan keistimewaan anda. Okey. Dan anda juga dipantau selain daripada Politeknik lain. Okey, anda juga dipantau oleh pensyarah dari jabatan lain. Maksudnya, tidak semestinya pelajar JP, DIB, anda dipantau oleh pensyarah JP. Tidak. Anda boleh dipantau oleh pensyarah daripada pengajian am. Kemungkinan besar ustaz datang observe awak. Jadi anda jangan terkejut. Anda jangan pula saya pelajar JPH, saya nak pensyarah JPH yang memantau saya. Tak ada. Pensyarah elektrik boleh datang observe awak. Pasal kita tempatkan anda mengikut zon, dan zon tu ada pensyarah-pensyarahnya yang kita dah letakkan, tidak mengira jabatan. Okey. Dan markah untuk pemantauan tidak spesifik ke jabatan. Dia bukannya pelajar JPH mesti pensyarah JPH, tidak. Pensyarah, asalkan pensyarah sama ada dari PCs sendiri ataupun dari Politeknik lain, layak untuk memantau anda. Ingat tu. Okey, ini adalah tanggungjawab pensyarah pemantau merancang perjumpaan dengan penyelidik industri, merancang perjumpaan dengan pelajar, dan kita akan melihat laporan buku log. Kita akan melihat, pensyarah pemantau akan melihat buku log anda, dan jika laporan akhir itu dah contoh 20% siap, tunjukkan. Adakah satu kemestian untuk berjumpa dengan pensyarah pemantau untuk berjumpa dengan penyelia? Bukanlah satu kewajipan untuk pensyarah berjumpa dengan penyelia, tapi apabila kita dapat berjumpa dengan penyelia, kita dapat maklumat banyaklah. Okay. Dan selalunya pertemuan dengan penyelia mungkin dijalankan serentak bersama dengan anda, ataupun kita akan jalankan berlainan waktu, terpulang kepada kesesuaian.
Jadi kalaulah penyelia tak dapat jumpa, itu pun tak jadi masalah. Kita boleh berhubung dengan wakil firma. Mungkin penyelia anda tak dapat, penyelia awak ada kawan, dan dia pun ada menyelia awak, kawan penyelia pun boleh juga kami bertemu, pensyarah pemantau bertemu. Tak semestinya bila penyelia tak datang, tak dapat nak hadir, awak gunakan alasan tu untuk tak nak dipantau. Kita tak nak macam tu. Ada kes pelajar dia maklumkan, cik, penyelia saya outstation 2 bulan, jadi pemantauan pemantau tak boleh datang lah. Tak ada, kami tetap akan pantau anda. Penyelia tak ada, cari orang lain yang boleh. Tak boleh sangat CEO pun kita datang jumpa. Okey. Jadi apa yang berlaku, ada perbincangan dengan penyelia industri, selalu kita akan lihat performance anda, bagaimana hubungan anda dengan staff, dengan bagaimana anda melakukan kerja anda, bagaimana dengan disiplin anda. Kita akan lihat aspek-aspek itulah. Okey. Jadi perbincangan bersama pelajar, apa yang berlaku, kita akan lihat, kami akan bertanya secara verbally, bagaimana, kita akan lihat paras awak, bagaimana hubungan awak dengan staff, dengan pelajar lain ke. Kita akan melihat awak punya buku log, kita akan semak, dan pensyarah pemantau sepatutnya akan turunkan komen dan tanda tangan pada buku log tersebut. Okay. Semakan dan ada penilaian lah yang dijalankan. Okay. Baik, pemantauan LI sekurang-kurangnya 1 kali dalam sekali awal LI lah. Boleh jadi banyak kali jika anda ada isu kat situ, ada masalah ke. Jadi kita akan datang berulang kali tengok performance anda. Jadi sebaik-baiknya sekali datang terus jalan. Okay. Sekarang kita masuk ke pengesahan tamat LI. Apa yang perlu, kita akan hantar satu surat memaklumkan anda akan tamat pada tarikh yang sepatutnya anda tamat lah. Kalau 16 Julai lah, kepada organisasi. Jadi organisasi atau firma maklum bahawa tidak lama lagi anda akan tamat latihan industri. Okey. Jadi akan ada arahan untuk daftar tamat LI, ada dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan, dan anda sepatutnya tahu apabila dah nak dekat dengan tarikh anda tamat LI, buku log dah mula anda lengkapkan. Sepatutnya 80% anda dah lengkapkan. Begitu juga dengan laporan akhir. Ada pelajar betul-betul dia tamat LI, baru dia nak lengkapkan buku log, baru nak lengkapkan laporan akhir. Selalunya jarak antara kita tamat LI dengan penilaian tak lama, selang 2-3 hari je. Contoh, anda tamat hari Jumaat, hari Isnin minggu depan penilaian dijalankan. Tak terkalut anda ada 2 hari je nak siapkan. Jadi janganlah himpun kerja tu tunggak tak selesaikan. Jangan macam tu. Nasihat saya, buku log habis, katalah hari ni awak tamat pukul 5 petang, ambil masa sedikit untuk anda siapkan laporan untuk hari itu. Okay? Jangan awak impun bulan depan lah, nanti baru awak isi. Bila awak buat macam tu, selalunya anda akan isi buku log tu 1-2 baris je. Tu jadi markahnya pun sikit je lah kita bagi. Tapi bila anda habis, katalah anda kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, ambil masa 10 minit pun cukup
untuk anda menulis apa yang anda lakukan pada hari tersebut, lebih banyak anda tulis daripada anda himpun di kemudian tu, lepas tu baru nak tulis. Nanti dengan adanya gelabah-gelabahnya, lepas tu mulalah menyalahkan kami, bagi tarikh terlalu hampir, tak sempat nak siapkan. Orang lain kenapa boleh? Okey, jadi saya galakkan jangan tangguh-tangguh kerja. Sebaik-baiknya lepas habis kerja, ambil masa sekejap, tulis. Okey, lepas tu balik, rehatlah, tidur. Selalunya yang banyak ni pelajar yang terlibat dengan kerja-kerja yang berat lah. Contohnya pelajar-pelajar di JPH, pasal dia tak start daripada mula kerjanya sampai ke petang, ada je kerjanya, tak ada surut kan. Jadi akhirnya dia tangguh-tangguh, dia tunggak-tunggak, tak sempat nak penuhkan buku log. Lagi-lagi nanti bila pensyarah pemantau datang, tengok tak ada apa pun tulis. Jadi markah pemantauan pun kosong je. Kita tak nak macam tu. Penat macam mana pun, ambil lah masa 10-15 minit untuk tulis. Lepas tu balik lah. Balik dah relax dah, awak tidur lah. Esok benda macam tu, saya galakkan buat macam tu, lagi baik. Okay? Sekurang-kurangnya awak ingat apa yang awak buat untuk sepanjang hari tu, daripada awak himpun minggu depan ke baru nak buat, awak dah lupa dah minggu ni buat apa. Okay? Baik, untuk penilaian pensyarah, untuk penilaian adalah pensyarah di jabatan masing-masing yang akan menilai anda. Dia tak ada daripada politeknik lain, dia tak ada daripada jabatan lain, dia jabatan anda sendiri. Jadi pelajar-pelajar, contohnya pelajar-pelajar JP akan dinilai oleh pensyarah-pensyarah JP juga. Okey, jadi ini orang penilaiannya. Apa yang perlu ada untuk sesi penilaian: borang daftar pengesahan tamat LI, surat kad pengesahan tamat LI, semua dokumen penilaian, jurnal refleksi dan folio. Okey. Akhirnya dia jatuh kepada penilaian. Jadi industri bagi markah anda. Katalah anda bekerja dengan baik, industri nampak, penilai awak nampak anda buat kerja dengan cemerlang, markah industri full mark, tak ada masalah, terbaik. Tapi jika buku log tidak lengkap, laporan akhir tidak lengkap, kat situ markah ni kurang, so anda tak dapat cemerlang, rugi anda LI lama-lama. Jadi selain daripada markah daripada industri, markah daripada penilai pun markah daripada pensyarah penilai juga sangat penting. Jadi ini borang pengesahan tamat LI. Ini adalah kad pengesahan tamat LI, perlu dihantar di hujung-hujung nak dekat-dekat habis LI nanti, ataupun bawa sendiri. Ini dokumen appendix 1 dan appendix 2 diisi oleh penilai. Appendix 1 dan appendix 2 dihantar oleh penelia firma anda, dan pastikan ditandatangan dan dicop. Ingat, mesti tanda tangan dan cop. Kita anggap tidak lengkap. Bila tidak lengkap, nanti anda kena pergi balik pada penyelia untuk turunkan tanda tangan ataupun cop. Jadi itu menyusahkan. Anda tak nak buat kerja banyak kali kan. Jadi sebaik-baiknya lengkapkan penyelia anda bagi markah, tanda tangan. Okey, lengkap semua, alhamdulillah. Okey, so jurnal refleksi, tadi tu jurnal refleksi, ini folio laporan akhir. Baik, penilaian kalau ikutkan untuk kod DUT 4010 dan DUT 719, organisasi membawa pada 60 markah dan politeknik 40 markah. Dua-dua ni sama penting. Okey, kalau penuh pun awak pandai kautim dengan penilai awak pun baru dapat 60 markah.
kat Politeknik ada lagi 40, awak tak dapat, awak tak cemerlang, result dapat C apa B, tak okey lah. Okey, dua-dua ni awak kena skor. Okey, so ini appendix 1, appendix 2. So appendix 3, appendix 3 ni adalah borang untuk pensyarah pemantau. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dia nak lihat dari segi communication, reporting dan adanya job organisasi kat situ. Okey, appendix 4 dan appendix 5 adalah untuk pensyarah penilai masa awak buat penilaian nanti. Kat sini dia tengok awak punya report akhir, presentation awak. Okey, so begitu untuk DUT 600 110. So penilaian industri 70% dan penilaian institusi 30%. Okey, so ini saya dah banyak maklumkan. Jadi ini penggradean keputusan LI. Cemerlang 80 hingga 100, cemerlang lah. 65 hingga 79 kepujian, 40 hingga 64 lulus. Saya target untuk anda semua, insya-Allah boleh dalam cemerlang dan kepujian. Saya nak anda semua dalam kategori ini. Jadi pastikan buku log anda lengkap, pastikan laporan akhir lengkap, pastikan nanti anda bila bertemu dengan pensyarah pemantau tunjukkan sasiah yang baik, komunikasi yang berkesan supaya markah pemantauan juga bagus. Dan appendix 4 dan 5 apabila anda buat penilaian nanti juga cemerlang. Okey, so kaedah penilaian mengikut penilaian yang arahan peperiksaan, dan selalunya keputusan peperiksaan diketahui masa tu jugalah result LI awak dapat sama. Bukan bererti anda telah tamat penilaian LI tu terus anda tahu result, tak. Dia sama dengan pelajar lain, sama dengan pelajar SEM 1 sampai SEM 5 punya result. Okey, keputusan rasmi tu disekalikan. Bukannya LI punya result yang ada final exam punya result, tak macam tu. Dia sekali, pasal mesyuarat peperiksaan sekali je, satu je. Okey, mungkin ada pelajar berungut pasal apa yang berlaku. Kenapa pelajar nak keputusan LI tu segera adalah disebabkan resultnya tu dia nak guna untuk sambung belajar atau nak bekerja, tapi memandangkan result rasmi tu lambat lagi, jadi dia tak dapat nak gunakan result LI tu untuk sambung belajar ataupun untuk bekerja. Jadi dia komplain lah, dia merungut lah. Tapi kita tak boleh buat apa-apa lah, itu dah memang peraturannya. Keputusan latihan industri, sama ada anda lulus ataupun anda tidak lulus, cemerlang ke sekali dengan keputusan rasmi peperiksaan. Okey, baik. Jadi sampai situ sajalah taklimat persediaan LI yang saya berikan. Maka akhir sudahlah taklimat persediaan latihan industri yang saya berikan ni. Jika anda ada kemusykilan, bolehlah ulang semula taklimat ini dan fahamkan. Jika ada kemusykilan, ingin bertanya, bolehlah hubungi kami melalui email kami, ataupun melalui WhatsApp, ataupun call kami terus untuk bertanya tentang kemusykilan atau keraguan yang belenggu anda tu lah. Okey,
Saya dan rakan-rakan di unit perhubungan latihan industri dan dibantu oleh PLIJ, pegawai latihan industri jabatan, mengucapkan selamat menjalani latihan industri dengan jayanya. Semoga anda selamat menjalani itu tanpa sebarang kemalangan, mendapat keputusan yang cemerlang. Saya mohon maaf jika taklimat ini agak berlainan ataupun luar daripada kebiasaan taklimat yang sebelum ni. Sekurang-kurangnya taklimat ini dapat menjelaskan ataupun memahamkan anda tentang perjalanan latihan industri. Saya mohon maaf sekali lagi atas salah silap saya jika ada. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.